أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا، ووهب لي رزقا واسعا، وتب علينا توبة نصوحا، وتب علينا توبة نصوحا. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا.
bangunan yang lebih selesa. Kita akan jadikan tempat ini sebagai tempat pusat komuniti bagi anak-anak muda daripada seluruh negeri Kedah, khususnya di sekitar Alor-Setar ini, untuk datang ke sini melakukan aktiviti-aktiviti mereka. Dan insya-Allah kita akan upgrade, kita akan naik taraf tempat ini, dan kami memerlukan sumbangan daripada tuan-puan. Insya-Allah tuan-puan menyumbang untuk kebaikan anak-anak muda dan belia kita. Marilah sama-sama kami di Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Kedah untuk kita bangunkan belia-belia dalam negeri Kedah, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi berada ataupun masih lagi boleh menonton program Apa Khabar semua. Insya-Allah bicara santai siri yang kelima. Hari ini adalah siri yang kelima, insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan lagi kita punya program pada malam ini, kita buka dulu mari kita dengan Ulumul Furqan Al-Fatihah. Bismillah. Okay, Alhamdulillah. Seperti yang disebutkan seperti tadi, program malam ini yang merupakan siri yang kelima. Okay, sepanjang bulan 6 ni, sepanjang bulan Jun ni, dan sepanjang PKP yang berlangsung di Malaysia, insya-Allah. Jadi nak minta kepada semua penonton kita pada malam ini untuk teruskan like, share dan komen jika ada sebarang persoalan selepas ataupun semasa perbincangan nanti, dan kita akan bacakanlah soalan satu persatu, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Mifzal Syakirin. Okey, moderator anda pada malam ini, dan juga panel kita ataupun kata pembentang kita pada malam ini adalah insya-Allah saudara Amirul Aizat bin Ahmad Fuad. Alhamdulillah, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, baik-baik. Sihat-sihat. Okey, baik. Insya-Allah. Malam ni kita nak berbincang ataupun nak bersembang yang bertajuk, kalau kita tengok dalam poster kita, tajuk kita adalah Nabi Musa di Lembah yang Suci. Okay, so insyaAllah malam ni bercerita yang saya boleh katakan mungkin berkisarkan ataupun yang berkenaan dengan pengalaman saudara Amirul Aizat sepanjang kata bertempoh untuk menyelesaikan PhD beliau dalam pure matematik. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi nak kata, kalau kita nak cerita sikit tentang Nabi Musa ni, kita sendiri tahu Nabi Musa ni seorang nabi dan rasul yang mana yang dilahirkan di zaman Firaun. Okey. Dan antara mukjizat yang terbesar ataupun yang kita selalu dengar kan waktu kecil-kecil ataupun waktu sekarang ni lah, kita dengar mukjizat Nabi Musa yang paling besar adalah tongkat bertukar menjadi ular, dan juga Nabi Musa membelah laut dengan mengetuk tongkatnya. Okey, sepanjang mengetuk laut, membelah laut tu dengan tongkat untuk lari daripada Firaun. Okey. So insya-Allah malam ni tanpa meninggalkan masalah, saya nak terus minta saudara Amirul terus yang kita mendengar dan sedikit pengalaman dan kenapa memilih tajuk Nabi Musa di Lembah yang Suci ni yang berkait dengan pengalaman beliau sendiri, insya-Allah. Jadi tanpa meninggalkan masa, saya serah pada saudara Amirul, insya-Allah.
Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih lagi sekali kepada saudara Syakirin. Bagi yang tak mengenali saya lah, nama saya Amirul Aizat bin Ahmad Fuad, berasal dari Mersing, Johor. Apa habak tu saya dengar pada saya sebut sendiri dah tak dengar Kedah dah, sebab saya ni asal Mersing, Johor. Sekarang ni menetap di rumah mertua bersama isteri dan anak, dan di rumah mertua lah, sebab sejak dari PKP tahun lepas lagi, mula PKP tu saya memang stuck kat sini sampai sekarang ni. Masya Allah. Adalah cerita-cerita kenapa saya boleh start tadi. Sepatutnya saya berada di UTM untuk menghabiskan baki pengajian PhD dekat UTM sana lah. Tapi adalah perkara-perkara yang berlaku menyebabkan saya terkandas di Kedah ni. Ceritanya kenapa Nabi Musa di lembah suci. Beberapa minggu sebelum saya menjalani ujian lisan Viva tu, adalah beberapa kejadian berlaku bagi saya tu ujian lah untuk saya. Anak saya sakit, demam seminggu, pendapatan keluarga agak terjejas lah sebab PKP kan. So adalah beberapa perkara yang berlaku yang menyebabkan ini kenapa seminggu dua sebelum aku nak berperang Viva ni, kenapa benda ni jadi kat aku. Dia bermula pada tu lah. Sampai satu masa tu saya bersembang dengan wife saya lah, Siti Amirah. Apa yang saya cakap lah kat dia, abang boleh buat apa benda bila jadi macam ni? Kita cuba. Lepas tu wife saya cakap lah, isteri saya cakap lah, cuba cari benda sesuatu yang kita boleh beri manfaat kepada orang lain. Tiba-tiba dia bagi idea, apa kata kita share something pada ni lah, pada dalam siri apa habak ni lah. So saya setuju. So sebenarnya nak kata saya ni dikambing hitamkan oleh isteri saya supaya bagi pengisian, sokong pengisian dan perkongsian dalam siri ni. Dan kenapa Nabi Musa alaihi salam di lembah yang suci dipilih sebagai tajuk? Sebab saya rasa cerita Nabi Musa dalam surah Toha ayat 9 dan seterusnya tu sangat dekat dengan hati saya semasa fasa 2-3 minggu sebelum Viva tu. So nanti kita tengok apa benda yang sangat dekat dengan hati saya tu. So apa kata kita start dengan okay. Sebelum kita start, saya nak ada beberapa remark lah saya kena bagi tahu. Bidang pengajian saya adalah matematik. Bukan bidang tafsir, bukan bidang Al-Quran, tak ada kaitan dengan bidang agama. Jadi pengisian saya ini adalah berdasarkan daripada syarahan-syarahan daripada Noman Ali Khan. So next slide. Okay, ini dia Brother Noman Ali Khan. Dia banyak perkara yang saya belajar tentang Al-Quran saya rujuk daripada Brother Noman Ali Khan ni lah. Ya, ni gambar dia. Dan Bayinah TV ni satu website di mana kita boleh belajar bahasa Arab. Bukan bahasa Arab komunikasi, tapi bahasa Arab Al-Quran. So remarknya adalah saya bukan bidang tafsir, tapi apa perkongsian saya ini adalah berdasarkan apa saya dengar daripada syarahan Noman Ali Khan. Okay, next slide. Okay, kita bermula dengan ayat 9. Wahal ataka hadithu Musa.
Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal Nabi Musa? Ayat ini, sebelum ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah pun mendengar beberapa kisah tentang Nabi Musa. Jadi ayat ini bermula dengan, is this part of the story? Pernah tak dengar this part of the story? Allah bermula dengan ayat ini. Okay, next slide. Kisahnya adalah Nabi Musa alaihissalam sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat bersama ahli keluarganya. Jadi ketika dia, iaitu Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, id ra'ana ram faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Kuthu bermaksud tinggallah kamu di sini, inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api. Ni kita cuba bayangkan kita dalam situasi Nabi Musa sekarang. Mari kita masuk ke dalam ayat ni, masuk ke dalam ayat ni. Nabi Musa dengan keluarganya dalam kegelapan tengah berjalan menuju ke sesuatu tempat. Tiba-tiba Nabi Musa melihat api berada di atas satu gunung. Ayatnya adalah kuthu, kamu tinggal di sini, inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api. Maknanya dalam ayat ni, bayangkan contoh dalam kegelapan, kalau ada api menyala dekat atas gunung, orang di bawah, semua orang di bawah gunung tu mesti boleh nampak, betul? Okey, betul Tapi ayat ni menunjukkan yang nampak tu even keluarga dia pun tak nampak, Nabi Musa je nampak. Sebab itulah ayatnya adalah, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyalaan api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Jadi dia kata, Nabi Musa berkata kepada keluarga dia, okey, Umi dengan anak saya Adib, Umi, Adib, tunggu kat sini, biar Abah naik, Abah boleh ambil. Okey, selamat hari bapa kepada semua bapa-bapa yang ada di sini. Okey, Umi dengan adik tunggu kat sini, biar Abah naik. Semua at least kalau Abah boleh ambil sedikit api, dan kita boleh berjalan dengan cahaya. So kita boleh berjalan dengan dapat melihatlah dengan jelas jalan kita tu. Okey, next. Falamma ataha nudiya ya Musa. Okey. Falamma pada ayat falamma ni menunjukkan bahawasanya Nabi Musa naik ke atas gunung tu dengan usaha yang dengan usahalah, dia struggle untuk naik. Agak kepenatan untuk naik. Dalam ayat tu ada menunjukkan Nabi Musa struggle untuk naik ke atas. Okey, penat ni. Dalam kegelapan, malam dengan sangat gelap, struggle naik. Bila sampai je dekat puncak tu, ada panggilan. Dia dengar, Nabi Musa dengar panggilan, ya Musa. Bayangkan kalau kita naik atas seorang-seorang, tiba-tiba ada suara kata Syakirin, Amirul. Bayangkan perasaan kita masa tu. Dia tak panggilan tu bukan, hey, kau siapa? Dia sebut terus nama kita, Amirul, Syakirin. Dia sebut terus nama kita. Bayangkan perasaan kita macam mana? Agak-agak rasa apa tu, Syakirin? Takut tak? Okey. Ya, kita takut. Okey. Dalam ayat ni akan ada permainan emosi, roller coaster of emosi. Roller coaster of emotion. Sekarang ni bayangkan kita takut ni kat atas ni. Ya Musa. Siapa tak takut kan? Sebut nama kita terus. Okay, next. Next slide. Okay. Bila disebut nama tu, terus Allah berkata, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Cabut kasut kau sebab engkau ada di lembah yang suci. This is
Allah cakap dekat Nabi Musa, aku adalah Tuhanmu, take off your shoes. Sebab engkau berada di lembah yang suci. Kalau kita ingat, first wahyu kepada Nabi Muhammad, apa yang dapat? Arahan dia. Nampak? Okey. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Okey. Dalam ayat ni, aku Tuhanmu, maka cabutlah kasut kau. Nampak dia punya, ada flip kat situ. Aku Tuhan kamu, cabut kasut kau. In the case of Nabi Muhammad, bacalah arahan dulu, baru nama. Dengan nama Tuhanmu. Nampak? Ada persamaan kat situ. Cuma dia susunannya berbeza. Okay. Okay, next. Allah sambung lagi. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Okey, kat sini saya nak tekankan dekat perkataan anakhtartuka, aku telah memilih engkau. Okey. Dalam perkataan wa anakhtartuka ni ada perkataan khair, kebaikan. Noman Ali Khan kata, menurut beberapa mufassirun, beberapa ahli ulama tafsir kata, okey, kita kena patah balik daripada cerita daripada Nabi Musa dilahirkan. Okey, kita patah balik sejak mula Nabi Musa dilahirkan. Kita ingat pada waktu tu Firaun ada keluarkan arahan untuk bunuh setiap lelaki Bani Israel. Boleh follow Syakirin boleh follow Okey masa tu. Okey, nampak dia punya, kita ikut timeline daripada awal. Nabi Musa lahir pada masa ada arahan untuk bunuh setiap anak lelaki Bani Israel. Okey, Firaun suruh bunuh setiap anak lelaki Bani Israel. Tetapi Allah telah mengilhamkan kepada hati ibu Musa, Nabi Musa, untuk letak dalam bakul dan turunkan letak dekat sungai. Pernah tengok cerita ni tak? Kung Fu Panda. Okay. Kung Fu Panda 2. Pernah tengok tak? Yang ada peacock. Pernah tengok? Ada peacock. Peacock tu sebenarnya panda tu disuruh bunuh, tapi mak panda tu letak dalam sungai, dia hanyut. Lala bapak dia jumpa, bapak dia yang itik tu, tak silap. Sebenarnya Kung Fu Panda 2 tu sebiji cerita Nabi Musa. Dia literally ambil daripada cerita Nabi Musa. Sebab apa? Sama je. Cerita dia sama je. Ibu Nabi Musa letak dalam bakul, letak dalam air, dihanyutkan air. Hanyut isteri kepada Firaun jumpa. Dia ambil, tunjuk kat Firaun, apa kata kita ambil anak ni jadi anak angkat. Bayangkan arahan untuk membunuh setiap anak lelaki Israel, Bani Israel, tapi adalah siapa yang menyelamatkan Nabi Musa, which is yang anak lelaki Bani Israel juga. Bayang, Firaun juga yang jaga sampai besar. Betul tak? Betul. Dah membesar jadi anak muda yang kuat. Ada satu kejadian yang menjadikan dia tumbuk seorang pegawai sampai mati. Bila mati, polis cari dia. Nabi Musa pun melarikan diri, lari sampai satu tempat. Memang Nabi Musa punya cerita ni, Allah, dalam Al-Quran memang sedap lah. Memang mind boggling lah. Dia, wow, cerita dia dahsyat lah. Okay, lari. Okay, next slide. Sampai satu tempat tu dia berehat dekat satu bawah pokok. Dan dia berdoa dengan doa ni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Okay, dia baca doa ni. Bila baca doa ni, bayangkan dia dah lari jauh ni. Lari jauh punya jauh. Okey, dah tak larat, dia rehat bawah pokok. Dia baca doa ni. Dia berdoa dengan Allah,
Ya Allah ya Tuhanku, aku sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan, sebab aku ni fakir. Aku dah tak ada apa-apa dah ni. Aku dah kosong ni. Gilek, tak ada apa-apa dah ni. Kan? Tiba-tiba dia nampak dekat satu telaga ni ada 2 orang perempuan. Lepas tu telaga tu dikelilingi oleh beberapa orang lelaki. Lepas tu dia tengok perempuan ni. Dia fikir, perempuan ni kalau tak buat apa-apa ni, lambat lagi lah dia nak ambil air. Sebab perempuan ni sangat menjaga maruah. Dia tak nak campur dengan lelaki yang ada tu. Lepas tu ini bayangkan Nabi Musa tengah penat ni. Dia nampak orang susah. Dia pergi dekat 2 orang perempuan tu, dia tanya kenapa? Oh, nak ambil air. Okey, dia tak cakap apa. Dia tahu nak ambil air, dia ambil bekas air tu, dia tolong ambil air, lepas tu dia bagi dekat perempuan tu, lepas tu dia pergi semula dekat bawah pokok. Itu yang dia buat. Fast forward, perempuan tu balik rumah. Sebenarnya perempuan tu rutin harian dia memang ambil air. Cuma hari tu bapak dia pelik. Dia balik ke rumah, bapak dia pelik. 2 orang anak aku ni balik awal, kenapa ni? Dia ceritalah, 2 orang anak perempuan ni ceritalah ada lelaki tolong. Lepas tu ni best ni. Part ni bukan the main point cuma part ni maybe next time kita boleh kongsi lah. Tapi part ni memang sedap lah. In a way dia kata ada seorang pemuda yang tolong. Ayah tolonglah, ayah ambillah dia bekerja. In a way dia kata, ayah saya suka kat lelaki tu sebenarnya. Dan ayah dia pun panggil Nabi Musa, dikahwinkan dengan anak dia. Kahwinkan anak dia sampai pada sampai kepada saat dia berjalan di tengah malam dengan anak-anak dia, sampai ke saat dia sampai ke atas gunung tu. This is the time Allah kata wa anakhtartuka. Dia kata sesungguhnya aku memilih kamu. This is the right time, the right place. Aku dah set aku dah set kau sampai kat sini, masa ni, tempat ni, exactly pada waktu ini. Dirakamkan cerita panjang aku telah memilih engkau ni daripada awal tu. Macam mana Allah susun perjalanan Nabi Musa, dia ambil sebagai anak angkat semua tu, sampai saat tu Allah dah susun, setiap satu tu Allah dah susun. Ini salah satu aspek dalam Al-Quran yang saya boleh kata lost in translation. Bila diterjemahkan jadi pendek macam tu je, padahal cerita dia panjang. Boleh dapat Syakir? Aku telah memilih kamu ni. Okey, teruskan lagi. Allah teruskan lagi. Next slide. Okey, ni apa kaitan tadi gambar tadi? Okey, apa kaitan gambar ni? Okey, gambar ni nak gambarkan bahawa Syakirin sepanjang hidup, dah berapa tahun dah hidup ni? Sekarang umur berapa? 24. Okey, sepanjang 24 tahun muda lagi. 24 tahun hidup ni, ada tak pernah jumpa mana-mana orang yang famous ke, yang kita kagum dengan dia ke, yang Syakirin kagum dengan dia ke? Siapa-siapalah, pilih seorang. Ambil. Fakrul UNIC kot. Pernah jumpa dia lah. Pernah jumpa. Agak-agak akan lupa tak momen jumpa Fakrul tu? Tak lupa kot kita tak lupa. Okey. Kenapa gambar ni? Gambar ni masa ingat lagi dia punya saya ingat lagi tarikh gambar ni diambil masa 4 Oktober 2018. Masa tu berjalan dekat saya dengan wife lah, berjalan dekat Kinokuniya, cari-cari buku. Lepas tu jalan-jalan tengok, ini macam kenal ni. Tengok lah, Permaisuri Agong rupanya. So kita excited lah. Saya pergi kat wife saya. Sayang, tengok tu. Kenal tak? Dua-dua excited. Hari tu adalah hari yang saya takkan lupa lah. Sebab apa? Saya jumpa seseorang yang famous, seseorang yang saya kagum lah. Saya takkan lupa.
naturally kita kalau kita pernah jumpa orang yang kita kagum, kita sanjung, kita takkan lupa hari tu. Okay, next. Kita tengok next ayat tu. Okay. Tengok ayat dia. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimi salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingati aku. Bayang Nabi Musa bercakap dengan, siapa yang bercakap dengan Nabi Musa sekarang ni? Allah. Possible tak dia akan lupa dengan kejadian ni? Impossible. Tak mungkin dia akan lupa dengan kejadian yang berlaku kepada dia. Satu-satunya kejadian dia takkan lupa. Sebab Allah bercakap dengan dia. Tetapi tengok ayat tu. Wa aqimis solat tali dzikri. Laksanakanlah solat untuk mengingati aku. Bayang even Nabi Musa yang pernah berdialog dengan Allah, satu manifestasi bahawasanya dia mengingati Allah adalah laksanakanlah solat. Kita ni apatah lagi yang tak pernah bercakap langsung. Betul tak? Betul tak? Sangat powerful. Ayat ni sangat powerful dia. Wow. Dia letak kepala kita punya mindset pada perspektif yang okay, this is the manifestation of me remembering Allah. Ini adalah satu tanda aku mengingati Allah, iaitu dengan solat. Okay, next. Allah teruskan lagi dengan sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Allah bercerita tentang hari kiamat. Dan aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Okay, kullu nafsim bima tas'a. Tas'a ni maksudnya running towards tu. Apa yang kita kejarkan. Okay, untuk memahami konteks tas'a ni, dia macam sa'i dalam haji dengan umrah tu kan ada sa'i kan. Berlari-lari kecil kan. Okay. Ingat tak tadi masa Nabi Musa nampak cahaya atas gunung, dia kata dekat family dia, okay, you tunggu dekat bawah biar I naik. Okay, naik. Apa tujuan dia naik tu? Dengan struggle ke tak dengan senang hatinya? Dengan struggle. Struggle ya. Okay. Dengan tujuan apa tadi? Dengan tujuan untuk mendapatkan petunjuk, betul? Okay, bayangkan. Just imagine. Petunjuk apa yang dia bayangkan untuk dapat, what kind of petunjuk yang dia dapat kat atas. Dia naik untuk mendapatkan sedikit api untuk guide dia berjalan di tengah malam. Bayangkan bila sampai atas, petunjuk apa yang dia dapat? Petunjuk direct daripada Allah. Itulah yang terangkap pada bima tas'a ni. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan tu. Apa yang telah diusahakan. Boleh faham tak? Okay, terus. Next. Allah teruskan lagi. Maka janganlah engkau dipalingkan daripada kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya. Okay. Next. Okay. Daripada awal, emosi dia apa? Takut, dia penat. Penat dah sampai atas tu dia penat. Ya Musa, Allah, siapa tu? Dia jadi takut. Lepas tu, aku Tuhan kau. Cabut kasut sebab kau berada di lembah yang suci. Aku Tuhan kau, sembahlah aku, tunaikanlah solat untuk mengingati aku. Okey. Nampak tone dia serius ke tak serius? Tone dia. Tone yang digunakan. Okey. Teruskan lagi. Sesungguhnya hari kiamat tu akan datang. Tone dia serius ke tak serius? Serius lagi kan? Maintain serius. Dan sampailah kepada ayat sebelum ayat ni, tone dia serius. Then Allah teruskan lagi. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada dekat tangan kanan kau Musa? Okey. Tengok daripada awal tadi. Ya Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu.
Tanggallah kasut kau, kau berada di lembah tua. Di sini, Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada kat tangan kau, tangan kanan kau tu Musa? Nampak dia punya tone tu dah mula kendur dah. Sebab apa? Tengok dia dah flip. Musa untuk bahagian ni di Di belakang. belakang. Betul. Yang tadi Yes. di depan. Depan. Betul. Untuk saya baru jadi jadi bapa untuk jadi seorang ayah untuk 9 bulan lah. Anak saya baru masuk 9 bulan. Saya perasan juga saya menggunakan cara yang sama bila saya nak tegas, nama akan berada di depan. Amirul Adib. Itu maknanya saya tegas. Tapi kalau buat apa tu Adib? Nampak? Bila kat belakang, tone dia agak lembut. It's a sign of kelembutan kalau nama di belakang. Nama di hadapan is a sign of toughness, a firm. Okay. Tegas. So Allah perasan yang Nabi Musa ni dah berasa takut, gentar, dia tense. Apa ni? So Allah kendurkan dengan dia tanya. Allah tanya, dekat tangan kanan kau tu ada apa Musa? Okey, teruskan lagi. Okey, part ni pun sedap. Okey. Bayang kalau Syakirin saya tanya awak kat tangan kanan tu pakai jam apa? Pakai jam tak? Tak pakai. Okey. Tangan kanan tu tengah pegang apa? Tak nak pegang apa. Okey. Contoh Contoh lah, saya contoh ada orang tanya saya, awak tengah pegang apa ni? Pegang mouse okey. Okay. Pegang mouse. The question is tangan kanan tu pegang apa? Answer sebutlah tangan pegang apa? Okey. Tengok cara Nabi Musa jawab. Okey, sebelum kita cerita cara Nabi Musa jawab bayang masa saya jumpa Pemasyuri Agung tu agak-agak kalau dia bersembang dengan kita kan. Kita rasa nak conversation tu lebih panjang atau nak tak nak cakap dengan dia, tak nak lari lah. Kita naturally kita akan nak cakap apa dengan dia. Kita nak supaya conversation tu lebih panjang, betul? Okey, tengok Tengok Nabi Musa bercakap dengan siapa ni? Nabi Musa ada peluang berdialog dengan Allah ni. Tengok soalan dia, tangan kanan tu ada apa Musa? Jawapan Musa pun berkata, ini adalah tongkatku. Sepatutnya jawapan tu habis kat situ. Tetapi Nabi Musa excited. Dia tengah bercakap dengan siapa ni? Dia tengah berdialog dengan Tuhan. Ini adalah tongkat aku. Dia sambung lagi. Kadang-kadang aku bertumpu padanya. Tongkat ni bukan tongkat yang orang tua tu Tongkat yang macam it's a sign of strength. Tanda-tanda kekuatan. Yang panjang tu. Tongkat ni, tongkat khatib pun. Khatib bagi khutbah tu. Tongkat tu lah. Okay, tengok jawapan dia. Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya. Allah tanya tak? Guna untuk apa tu? Tak tanya. Sebab apa? Sebab Nabi Musa excited ni nak bercakap dengan Tuhan. Aku bertumpu padanya dan aku memukul daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dia sambung lagi. Dia buat apa dengan tongkat tu? Tapi tongkat is a tongkat. Apa je boleh buat dengan tongkat tu kan? Betul tak? Apa je boleh buat? Nabi Musa dah tak nak cakap lagi lah tahu dia cakap apa. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Aku juga buat benda lain dengan tongkat ni. Dia exhaustively fikir, okay, aku nak cakap apa lagi? Aku nak guna apa? Aku nak cakap apa? Aku guna tongkat ni untuk apa lagi? Dia excited, punyalah excited nak bercerita, nak berdialog dengan Tuhan sampai ayat tu yang last tu. Dan aku buat benda lain dengan tongkat ni juga. Wah, bila kita baca sahaja tanpa cuba mendalami, cuba merasai kita berada dalam keadaan tu, kita memang tak rasa macam apa je ayat ni kan. Tapi kalau kita masuk betul-betul pada ayat ni, rasa
Betapa excitednya Nabi Musa nak berdialog dengan Tuhan dalam ayat ni. Okay, next. Okay, bila Nabi Musa dah jawab, so still masih lagi ayat ni dalam tone yang digunakan masih lembut. Sebab apa? Yang Musa di belakang. Allah pun suruh lemparkanlah tongkat tu, lemparkanlah ia wahai Musa. So next, so immediately Nabi Musa pun baling tongkat tu. Immediately lepas baling tu, terus tongkat tu bertukar menjadi seekor ular yang besar. Bukan sahaja bertukar menjadi seekor ular yang besar, malah ia bergerak dengan cepatnya. Bayang kita kena bayang kita dekat atas lembah suci ni. Kita seorang-seorang, gelap pula tu. Tadi takut, lepas tu kita dah relax sikit. Tiba-tiba jadi ular. Bayang kalau kita kat situ, kita jadi apa? Bukan ular duduk saja macam tu, bukan. Ular yang besar dan running around macam tu. Agak-agak kita jadi apa? Memang lari macam apa lah kan. So next. Bayangkan kalau kita kat situ. Lepas tu Allah sambung lagi. Dan Allah pun berfirman, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Peganglah ia dan janganlah takut. Okey, tengok. Kita tengok pada susunan ayat Peganglah ia dan jangan takut. Khudha wa la takhaf. Pegang, jangan takut. Saya sebagai seorang ayah, kalau nak suruh anak saya pegang sesuatu, contoh pegang labah-labah lah contoh. Jangan takut, dia tak makan, dia tak gigit. Pegang je. Nampak Nampak jangan takut, pegang. Apa ayat ni? Apa ayat dalam ni? Pegang, jangan takut. Dan Allah sambung lagi. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang semula. Okay, this is the part where inilah bahagian di mana Allah tengah mentarbiah Nabi Musa, persediaan. Allah tengah prepare Nabi Musa, persediaan beliau, sebab Nabi Musa ni akan diberi arahan untuk berdakwah kepada Firaun. Apa dia latihan tu? First kali, obedience, ketaatan. Pegang, kita takut ke tak takut ke, kita kena pegang. First, ketaatan dulu. Second, baru keberanian. Pegang, jangan takut. Pegang, jangan takut. Boleh follow Syakiri? Boleh. Dan yang ketiga, kepercayaan. Percaya yang Allah akan jaga kita. This is the three main things yang Nabi Musa perlu belajar sebelum dia akan diberi arahan untuk berjumpa dengan Firaun. Okey. Apa kaitan semua ni dengan pengalaman saya sebelum Viva hari tu? Beberapa ayat selepas itu, kita akan jumpa satu doa ni. Next. Okay, doa ni. Bila Nabi Musa diarahkan untuk berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa pun berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. This is a very powerful. Saya sangat merasai doa ni masa beberapa hari sebelum saya Viva lah. Sebab apa? Seminggu sebelum saya Viva, anak saya demam. Demam campak pula tu. Lepas tu keuangan keluarga pun agak terjejas, terkesan sebab PKP, sebab ayah mertua saya tolong ayah mertua sambil-sambil buat PhD dekat sini. Saya tolong ayah mertua
uruskan perniagaan ais dia. So bila kedai makan tutup, macam mana nak jual ais kan. So ada benda-benda ni dia okay, one thing about me, tentang saya ni is very rational sebab saya matematik, saya terpengaruh dengan rational, black and white, right or wrong. So emosi tu nak kata terkesan dengan emosi agak susah. Tetapi seminggu sebelum, saya boleh kata precise exactly 3-4 hari sebelum saya Viva tu, saya sangat terkesan secara emosi sebab ada beberapa benda yang berlaku dalam hidup saya ni menyebabkan dada saya rasa sempit. Satu hari tu saya call mama, panggil ibu lah, mama saya lah. Saya call bagi tahu first ayat saya. Mak saya ni kalau saya call, lepas tu saya mula dengan dia dah tahu dah something wrong somewhere ni. Saya hembus nafas. Ma, I'm feeling the heat already. Dah rasa dah mula rasa tense, dah rasa tension dah. Sab. Hujan pun turun dengan lebatnya di sini. Menangis. Tapi dia tak tahulah mak saya dengar ke tak. Menangis. Tapi memang dah lari keluar rumah lu. Sebab wife tengah menyusu anak dalam bilik, lari kat luar rumah lu kan wife tengok apa hal ini tiba-tiba nangis ni. Kita kat luar tu menangis lah. Mak saya pesan lah apa benda. Banyaklah pesan dia suruh tutuplah Facebook tu, jangan mengarut lagi apalah. Macam-macam lah kan. Macam-macam dia, saya ya. Tapi pengalaman tu memang mak punya suara, mak punya power ni lain macam lah. Mak cakap tu rasa lega sikit. Lepas tu saya masuk rumah, sambung menangis depan wife lah. Dia tanya kenapa ni, dia tak boleh nak jawab ni. Ni orang yang sangat susah nak menangis ni. Menangis sungguh-sungguh ni. Menangis lah. Dalam 20 minit macam tu, okey dah ambil masa bertenang. Saya cakap kat wife saya, dah mula rasa pressure dia. Walaupun pada masa tu saya tahu dah keputusan dah ada pun, examiner dah bagi markah pun. So bergantung pada, dan semua research saya tu dah ada dalam kepala dah. Tapi benda-benda yang berlaku ni menyebabkan dada saya rasa sempit. Dan pada masa tu jugalah saya teringat pada doa ni. Dan doa ni besoknya saya bangun awal. This is very tips yang sangat-sangat berkesan lah. Kalau kita rasa serabut, malam tu kita tidur awal, esoknya kita bangun awal. Dan masa tu saya bangun awal, saya solat sunat. Lepas habis solat sunat tu saya baca doa ni dengan rasa, ya Allah, betul-betul dada aku rasa sempit ni, kau lapangkanlah dadaku. Mudahkanlah untuk urusanku, nanti lepas tu lancarkan lisanku supaya nanti Viva nanti examiner, ada 2 orang examiner ni boleh faham apa yang saya sampaikan. Lepas tu saya teringat cerita Firaun tadi. Bayang Nabi Musa berbekalkan dengan ayat ni, dengan tarbiyah yang Allah bagi, pegang ular tu. Even Firaun boleh kalah. Takkan Firaun takkan examiner. Boleh faham tak? Firaun ni orang yang mengaku Tuhan. Ada lagi ke manusia sejahat tu kat dalam dunia sekarang ni? Boleh mengaku, dia menguasai semua, kerajaan dia besar, tapi lepas tu dia mengaku Tuhan. Rasanya sekarang dah tak ada dah. Bayangkan Nabi Musa berbekalkan dengan doa ni dan tarbiyah daripada Allah, boleh menghadapi Firaun. Kita ni setakat jumpa examiner je pun. Dia pun manusia biasa juga, tak ada masalah. So benda tu sangat-sangat membantu. Doa ni sangat-sangat membantu saya untuk meredakan perasaan tekanan, meredakan tekanan tu lah.
Dan dan itulah sebab kenapa saya memilih cerita ini. Itu sahaja. Ada next? Okay, itu sahajalah kot dari perkongsian daripada saya. Okay. So maksudnya sebab tadi saya tertarik dengan tiga point tiga key point yang Abang sebut tadi. Ketaatan, keberanian dan kepercayaan. Waktu tu apa yang Abang rasa yang orang kata ya inilah macam yalah, mungkin kita kadang-kadang kalau kita rasa sempit ni, ada setengah daripada kita cari kaunselor kan. Ada setengah daripada kita akan macam rujuk video-video yang menceritakan pasal psikologi, aku ada penyakit apa, sekian berkaitan dengan penyakit mental semua ni. Tapi apa yang menyebabkan abang rasa menyebabkan abang tak bergerak ke arah tu, tapi bergerak ke arah yang sebaliknya. Maksudnya faham. Important remark. Saya tak nafikan yang depression semua tu real lah. Benda tu bukannya kita boleh ubat dengan kau ni kena banyakkan solat ni. Bukan tu, tak semestinya yang tu. Benda tu real lah. Dia macam sakit fizikal juga, demam kena ada ubat dia. Benda tu pun perlu ada ubat dia. Tak semestinya dia depress sebab dia kurang sembahyang. Macam tu lah. Cumanya kenapa saya rasa tak ke arah tu, sebab saya tahu masalah saya bukan yang tu. Saya tahu masalah saya adalah benda-benda yang berlaku ni memberi kesan kepada emosi. Benda-benda yang berlaku, anak sakit, keuangan tu semua, memberi kesan kepada emosi. Saya rasa benda tu saya perlukan. Kenapa saya teringat kepada Nabi Musa tu, cerita Nabi Musa ni, kan yang tadi yang kita cerita pasal dirikanlah solat supaya mengingati aku. Tanda kita ingat Allah adalah solat. Cuba kita tengok pada ayat Quran yang lain. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Nampak kaitan dia tu. Tanda kita ingat Allah adalah solat. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. So, apa solution dia? Solution dia solat lah. Solat tu. Nampak? So, saya sebab apa itulah dia punya kenapa saya tak ke arah yang tu tapi ke arah yang ni. Faham tak? So, saya baca sikit, ada satu soalan daripada kita punya penonton. Dia komen sikit lah, cerita yang menarik dan mendidik. So, dia tanya, ada tak bahan bacaan, kita baca ada bahan bacaan yang santai mengenai tajuk Nabi Musa. So, adalah isu yang tadi tu lah. Kalau saya boleh suggest cerita yang saya share tadi pada awal slide saya tadi tu, nama dia Noman Ali Khan tu. Dia cerita, bila dia bercerita cerita dalam Al-Quran, kita akan rasa kita berada dalam cerita tu. Just pergi kalau bacaan saya kurang pada bacaan, saya lebih pada mendengar syarahan lah. So kalau saya boleh suggest, cari Noman Ali Khan dan dia cumanya dia bahasa Inggeris lah. Tapi bahasa Inggeris dia yang mudah difahami. Cari nak eja dia Noman Ali Khan, Nouman, Noman Ali Khan. Carilah cerita, dia cerita pasal Nabi Musa, dia cerita pasal Nabi Yusuf. Memang sedap punya cerita. Kita rasa macam kita berada dalam cerita tu dan kita rasa macam Allah tengah bercakap dengan kita directly. Kita rasa macam Quran tu tengah bercakap dengan kita tu. Sebab tu saya banyak mengikuti syarahan dia, sebab itulah, sebab dia buat kita rasa Al-Quran tu tengah bercakap dengan kita directly.
So so kalau nak suggest cuba cari Noman Ali Khan story Musa. Noman Ali Khan Yusuf story Maksudnya daripada penceritaan video lah kan. Betul. Okay, insyaAllah. So kita pun tak apa dah nak ke penghujung rancangan dah kan. Kita pun dah 9.55 minit. So mungkin abang boleh simpulkan sikit lah ataupun pengajaran daripada cerita Nabi Musa dan daripada cerita diri abang sendiri, insyaAllah. Sebab rasa sangat terkesan. Sorry ambil masa sikit sebab ayat memang cerita dalam Quran ni memang rasa, kalau kita dia dah hit dekat hati tu, rasa dia lain macam Cumanya kalau nak simpulkan tu, bila dalam kesempitan ke kita rasa bila kita rasa susah kan, memang dada tu rasa sempit betul lah. Dan serius cakap macam mana cuba kita boleh cuba dengan, pertama sekali kita cuba dengan, kita ubat kesempitan dada kita tu dengan itu yang physical sakit tu kita tolak tepi dulu. Kita cuba dulu dengan, kita boleh usahakan dengan memang tidur awal, bangun awal, solat sunat. Masa tu just luahkan apa rasa. Just rasa yang Allah tu tengah dengar apa kita nak mengadu dengan dia. Masa tu adalah paling sesuai. Saya memang daripada daripada sekolah tu, ini adalah benda yang kalau saya ada masalah ke apa, dia akan mula reda dan tenang bila saya tidur awal, bangun awal, solat sunat, luahkan apa yang kita rasa. Sebab apa? Sebab hanya dengan mengasihi Allah, hati akan berasa tenang. Allah dah cakap macam tu kan. Lagi yang kedua, kita cuba macam mana bila kita baca Quran ni, kita kena rasa yang Allah tu tengah bercakap directly dengan kita. Cuba selami apa yang Allah cuba Allah sampaikan melalui ayat-ayat dia dalam Quran ni. Dan masa yang paling sesuai, masa yang paling sesuai untuk kita reflect ayat-ayat dia tu, waktu sepertiga malam lah, akhir malam nak subuh tu. Perkataan dia qiyamul lail. Setakat tu je lah kot. Okay. So insyaAllah yang saya boleh simpulkan malam ni, banyak juga kita macam kita dapat ambil input daripada kisah Nabi Musa kan. Dia malam ni seolah-olah kita lebih kurang kepada macam mentadabur. Okay? Kan kita mendalami, kita mengupas surah Taha yang menceritakan mengenai Nabi Musa yang mana mencari petunjuk, dan dari kesimpulan tu yang saya dapat, kalau daripada rezeki cerita saudara Miro sendiri, macam mana pun kita cuba untuk dirikan solat untuk kita mengingati Allah, dan dengan mengingati Allah kita akan merasa tenang dan kita akan merasa lapang dada. Dan doa yang dibacakan oleh Nabi Musa, Rabbi syrahli kan, Rabbi yassir wa la ta'assir wa tabil khair, tu doa yang memudahkan ataupun doa yang untuk melancarkan, melapangkan dada kita. Okay, dan itulah. Tapi saya pun first time lah, mungkin katakan first time juga lah mendengar cerita Nabi Musa ni yang dalam bentuk yang bercerita yang macam ni kan. Dia lebih mudah memahami kan. So insyaAllah saudara Amiro pun dah suggestkan kepada kita, boleh cari saudara Noman Ali Khan di YouTube, insyaAllah. YouTube confirm ada punya lah.
kan. Yang mengenai surah-surah ataupun mengenai yang kata apa yang dia mengupaskan Al-Quran sendiri dalam bentuk penceritaan yang mudah untuk kita fahami, insya-Allah. Okey. So saya rasa takat itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saudara Amirul Aizat. Okey, Saya boleh nak ucap terima kasih kepada mereka yang menonton. Terima kasih sebab bagi peluang saya untuk berkongsi pengalaman lah. Lebih pada berkongsi je sebenarnya ni. Tapi alhamdulillah dalam perkongsian tu diselitkan dengan sirah Nabi Musa ni ataupun sangat ataupun mengingatkan kita balik tentang penceritaan perjalanan Nabi Musa sendiri bertemu dengan Allah hingga kata apa berdebat atau berdakwah dengan Fir'aun sendiri, insya-Allah. Okay. So terima kasih lagi sekali kepada Saudara Amirul Aizat dan terima kasih juga kepada penonton yang sudi menonton, yang sudi share kepada semua orang. Okey. Ramai memuji, terbaik Dato' Amirul. Wajitro dia ni. So ada apa saudara kita yang komen Norman Ali Khan ni dalam bentuk bahasa Inggeris, tapi kalau dalam bahasa Melayu ada penulisan seperti Abdul Latif Talib lah. Okey. Kalau bahasa Melayu maybe boleh ikuti syarahan Ustaz Syahri. Ustaz Syahri apa nama penuh dia? Sekejap Muhammad Syahri Abdul Rahman. Ni. Muhammad Syahri Abdul Rahman. Ni buku ni. Lelaki-lelaki hebat. Okey. Tapi dia ni lah dia juga. Ini Syahri Abdul Rahman ni kalau Melayu punya. Okey. Lebih dekat dengan kita lah sebab dia bahasa Melayu. Okey, baik. So terima kasih sekali. Jadi insya-Allah saya tangguh. Terima kasih ya. Ada rezeki, ada jodoh, nanti kita berjumpa lagi insya-Allah. Okey, dan nantikan hari Rabu nanti pun insya-Allah kita akan ada lagi bicara santai apa-apa semua dan teruskan kata apa menanti-nanti di page FB Habib Kedah insya-Allah. Okey. Jadi kita tangguh balik kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari Rabu dengan panel yang lain dan juga moderator yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.